Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Insyaallah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung surah Al-Baqarah yang kita baca. Pada pagi ini kita akan baca dari ayat 89 insya-Allah. Surah Al-Baqarah ayat 89 dari juzuk yang pertama ke surat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا
قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengutuskan rasul-rasul sebelum daripada baginda dengan kebenaran. Dialah Allah sejak awal lagi, dialah yang disembah, dan sampai akhirnya dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alangkah indahnya kita ni dapat nikmat kitab dari Allah. Dan memangnya kitab dari Allah ni merupakan nikmat yang besar. Apatah lagi kitab yang ada pada kita adalah kitab yang paling sempurna, iaitulah Al-Quranul Karim, yang merupakan penghimpun kepada segala kebaikan yang ada pada rasul-rasul yang sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi bersyukurlah kepada Allah di atas nikmat Al-Quran dengan kita melazimkan diri untuk membaca Al-Quran, dan kita menggagahkan diri kita untuk istiqamah dalam kelas pengajian Al-Quran. Tak kisahlah di mana, bacalah Al-Quran dan lazimilah kelas pengajian Al-Quran daripada kalangan mereka yang bermanhaj yang benar, yang memahami Al-Quran mengikut kaedah seperti mana yang telah difahami oleh para sahabat, para ulama, dengan bahasa Arab dan juga dengan kefahaman-kefahaman yang mu'tabar. Dan kita elakkanlah diri daripada menyerupai orang-orang Yahudi apabila mereka menerima kitab mereka. Kita dah baca beberapa sifat mereka sebelum daripada ni. Sifat mereka banyak soalnya, suruh sembelih lembu banyak pula dia tanya. Kemudian lepas orang tu hidup balik tetap juga tak percaya. Kemudian apabila mereka tahu kebenaran, mereka sembunyikan kebenaran daripada Alkitab. Kemudian mereka sebahagiannya jahil, tak tahu apa tentang Alkitab, melainkan dia hanya percaya je kepada pendeta dan rahib, padahal kitab ada depan mereka. Sebahagian lagi mereka menokok nambah Alkitab dengan tangan-tangan mereka, sehingga Allah mencela dan melaknat mereka yang mengubahnya. Sebahagiannya lagi ada perjanjian dalam At-Taurat, dia tahu perjanjian tersebut tapi dia tak pakai.
Sebahagiannya lagi ada yang pakai separuh, ada yang beriman dengan separuh dan menolaknya separuh. Dan sebahagiannya lagi mereka ni beriman kepada Rasul yang mereka suka sahaja. Yang tak suka dengan sombongnya mereka menolak dakwah Rasul tersebut. Dan sebahagian lagi mereka bunuh Rasul-Rasul itu. Ini semua perangai-perangai yang ada, yang kita dah baca sebelum daripada ni, yang Allah sebut tentang Yahudi. Hari ini tambahan lagi kepada sifat tersebut. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita dengan Al-Quran seperti mana sahabat Nabi dengan Al-Quran, tidak seperti mana Yahudi dengan At-Taurat atau Nasrani dengan Injil. Apa Allah Ta'ala kata pada hari ini yang kita baca hari inilah, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, dan tatkala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni Taurat. Jadi mereka ni dah ada satu kitab Taurat. Tengah-tengah duk baca Taurat, dalam Taurat sendiri tu ada dah cerita akan turun Nabi yang akan diutuskan, Nabi yang terakhir. Kemudian bila datang kepada mereka kitab yang Allah Ta'ala janjikan itu, iaitu Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran tu ataupun dalam At-Taurat telah ada cerita tu. Quran ni hanya datang mengesahkan apa yang ada dalam Taurat mereka. Quran ni Allah Ta'ala kata musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan, mengesahkan apa yang dah ada pun dengan mereka. Apa yang dah ada dengan mereka? At-Taurat. Apa yang Quran kata sama dengan Taurat kata. Apa yang ada dalam Quran ada dalam Taurat. Sebab tu sebahagian daripada mereka yang tak beriman ni, dia kata Muhammad ni dia reka Quran daripada inspirasi kitab Taurat dan juga Injil. Dia ciplak kitab ini, dia ciplak, padahal Nabi bukan ciplak. Memang Allah yang menurunkan At-Taurat, dialah Allah yang menurunkan Injil, dan dialah Allah yang menurunkan Al-Quran. Dialah Allah yang mengutuskan Nabi Musa, dialah Allah yang mengutuskan Nabi Isa, dan dialah Allah yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, ada seorang doktor meninggal dia, Jamnul Azhar rahimahullah. Saya ingat cerita ni, dia cerita dulu cerita zaman saya sekolah dulu, dia datang ke sekolah. Dia cerita pengalaman dia. Jadi antara hak dia cerita masa tu ialah dia ada satu buku Al-Quran dan Sains. Masa tu jarang orang boleh kaitkan sains ni dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia ceritalah macam-macam kelebihan hududnya macam mana begini. Antara hak dia cerita ialah kelebihan surah At-Tin. Lain daripada nak cerita buah tin dan buah zaitun ni, At-Tini wa At-Tini wa Zaituni wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Jadi apa kaitan ni sebut buah tin, sebut buah zaitun, sebut bukit Tursina, sebut Mekah. Tempat ni jauh-jauh ni, kenapa dia sebut? Rupa-rupanya ada satu yang menghubungkan dia. Apa dia? At-Tini wa Zaitun merujuk kepada Palestin, tempat terutusnya Nabi Isa alaihi salam. Tursina merujuk kepada bukit yang ada dekat dengan Mesir, yang menjadi tempat terutusnya Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin, Makkah. Makkah ni tempat terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia jawab macam tu kepada seorang Yahudi atau seorang Nasrani, saya lupa, bila dia relate lagu tu, rupa-rupanya ayat Quran tu menjelaskan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad datang dari sumber yang sama.
Pasal apa? Tidak menjadi muslim, seorang muslim sehinggalah dia beriman dengan Nabi Musa, dia beriman dengan Nabi Isa, dan dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan dia menjadi seorang muslim melainkan dia beriman dengan semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya orang tu masuk Islam, kata salah saya cerita tu. Pasal apa? Oh, dia sedar bahawa agama yang dia anti selama ni adalah bersaudara dengan agama Islam. Bahkan Islam adalah versi yang terakhir dan dia adalah versi yang sempurna, menyempurnakan ajaran Taurat, Injil. Maka Al-Quran adalah penutup kepada segala ataupun seluruh risalah sebelumnya. Jadi Quran tak ada beza mana. Bukan tak ada beza lah, bukan tak ada beza. Quran ni asalnya sumber yang sama dengan Taurat. Dan orang Yahudi tahu benda ni. Orang Yahudi tahu benda ni. Sambungan lagi Allah Subhanahu wa taala kata, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sedang mereka sebelum itu senantiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang nabi pembawa kitab itu. Sedang mereka sebelum itu senantiasa mohon kepada Allah agar mereka diberi kemenangan ke atas kaum kafir musyrik dengan nabi yang membawa kitab itu. Macam mana tu? Ai wa qad kanu min qablu maji'i hadzal rasul bihadzal kitab yastansiruna bimaji'ihi ala a'daihim minal musyrikin idza qataluhum yaquluna innahu sayub'atsu nabiyyun fi akhiriz zaman naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Waktu dia perang dengan orang-orang musyrikin Yahudi ni, dia perang dengan musyrikin. Musyrikin mana? Musyrikin mana dia duduk perang? Musyrikin Aus dan Khazraj tu lah. Kita dah kata dah, hak perang dengan Aus, duduk dengan Aus lawan Khazraj. Hak duduk perang dengan Khazraj, bergabung dengan lawan Aus. Apa-apa tembung sama-sama Yahudi. Waktu dia perang lawan orang musyrikin, dia kata apa? Nanti tiba waktunya akan diutuskan seorang nabi membawa kita, kami akan berperang bersamanya untuk mengalahkan kamu-kamu ni orang musyrikin, seperti mana kalahnya, seperti mana terbunuhnya kaum Ad dan juga Iram. Hud lah kaum Nabi Hud. Qatla Adin wa Iram. Kami akan kalahkan kamu dan musnahkan kamu seperti mana musnahnya Ad dan juga Iram. Pasal apa? Sebab bila Nabi yang terakhir itu datang, maka Tuhan akan bantu Nabi terakhir itu dan kami akan berperang bersama dia mengalahkan kamu. Nantilah tunggu. Macam kita dah ceritalah, kita orang Islam lawan ini, walaupun sekarang ni kita kalah lawan Yahudi, walaupun kita kalah lawan Kristian, tapi insya-Allah di akhir zaman akan datang Imam Mahdi, kita akan lawan mereka dan mengalahkan tentera-tentera Yahudi dan Nasrani. Imam Mahdi akan datang mematahkan salib-salib sehingga akhirnya orang Nasrani meninggalkan agama Nasrani dia. Turun daripada Nabi Isa alaihi salam akan turun mematahkan salib-salib sehingga orang Nasrani meninggalkan agama mereka dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan bersama Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam memerangi tentera-tentera Yahudi. Sehingga akhirnya ketua mereka Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, dan tidak ada yang boleh membunuh Dajjal melainkan Nabi Isa.
Masa tu orang Islam akan mengalahkan Yahudi. Yahudi akan lari sampai bersembunyi di balik pokok-pokok dan batu-batu. Dan pokok-pokok batu-batu tu akan kata kepada orang Islam, wahai orang Islam, wahai Muslim, ni Yahudi dia sedang bersembunyi di belakang aku, marilah, datanglah, bunuhlah Yahudi. Kita percaya tak benda tu? Kita percaya. Sebab apa? Sebab Nabi kita kata. Mereka dulu percaya bahawa waktu datang Nabi terakhir, dia akan mengalahkan musyrikin. Ni itu maksud wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sebelumnya mereka senantiasa bermohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir itu dengan datangnya Rasul. Nanti datang Rasul, kalah kamu musyrikin, kami akan menang ke atas kamu, kami akan memerangi kamu seperti berperangnya nabi-nabi terdahulu, dan kamu akan binasa seperti binasanya kaum Ad dan binasanya negeri Iram. Itu dia. Punyalah dia punya besar harapan dia kepada nabi yang terakhir. Dia pun duk nanti tu punyalah dia nanti. Yahudi ni daripada Syam sana, daripada Syam ni Jordan macam mana lah, Palestin. Dia duduk belah-belah sana. Bila tahu kitab dia bagi tahu nabi terakhir ni akan muncul di tengah-tengah padang pasir dan di tengah-tengah kebun kurma yang ada di tengah padang pasir, puak-puak dia tu mari, bila jumpa Madinah, duduk di Madinah dengan harapan apa? Menanti nabi terakhir. Dan nabi terakhir itu adalah daripada bangsa Yahudi, daripada Bani Israel. Kalau tidak, tak ada pasal dia kena duduk Madinah tu. Padahal masa tu Madinah ni perang Aus dan Khazraj ni, tapi dia duduk di Madinah. 3 qani yang kita sebut tu sebab apa? Sebab mereka menanti kedatangan nabi terakhir. Benda ni dah ada di kalangan mereka, ahli kitab. Sebab tu bila kita baca cerita Salman Al-Farisi, kalau kita ingat cerita Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi ni duduk mana asalnya? Nama dia Al-Farisi, duduk di Parsi. Parsi ni mana? Parsi di belah-belah Iran sana. Waktu dulu dia ni beragama Majusi, menyembah api. Salman Al-Farisi ni asal dia masa kecil dia penyembah api. Bukan level penyembah biasa-biasa dah. Dia penjaga api milik keluarga dia. Sehingga ayah dia tak bagi dia pergi mana-mana untuk jaga api itu jangan bagi padam. Orang penyembah api Majusi ni, api dia tak boleh padam. Okey? Itulah penyembah api dulu. Sampai keluar ni pun kita ada konsep tu. Api tu jangan bagi padam. Jumpa orang tu, jumpa orang ni, bagi torch. Sampai akhir sekali kat Olimpik tu, pum, api besar tu. Api tu tak boleh bagi padam. Jadi Salman Al-Farisi ni duk jaga api tu lah. Duk rumah dia tu jaga api Majusi tu, tak bagi padam. Sehinggalah satu hari ayah dia ni ada urusan dekat kebun, lepas tu balik ada tinggal apa barang kat kebun dia tu. Dia minta Salman ni pergi ambil barang tu. Maka dia pun keluarlah daripada rumah dia. Pada masa tu dia lalu satu gereja Nasrani, raja gereja. Dia orang yang berkuat beragama. Bila dia tengok, menarik juga agama dia orang ni, baik dia daripada kami semua api. Bahasa dia mudah. Dia balik, dia cakap kepada ayah dia, aku lalu tadi orang sembah lain daripada Tuhan kita. Aku rasa agama dia baik juga. Ayah dia bila dengar lagu tu, mereka cerita, ikat dia di rumah, rantai dia tak bagi keluar. Tapi punyalah dia duduk teringat. Sampailah satu saat dia lari daripada rumah dia dan dia pergi bergabung dengan orang Nasrani, masuk Kristian, belajar Kristian.
Lepas tu dia lari daripada rumah Parsi, ikut orang Kristian pergi ke Syam. Belajar lagi agama Nasrani di Syam. Sampai Tok Guru dia mati. Sebelum Tok Guru dia mati, dia wasiat, dia tanya Tok Guru dia, mana lagi aku nak belajar ilmu ni, ilmu yang benar ni. Masa tu memang itulah agama yang benarnya. Pasal memang itulah kitab yang valid masa tu. Lepas pada tu Tok Guru dia wasiat mencari orang sekian-sekian, dia berada di atas agama yang benar. Dia pun pindah Tok Guru yang kedua. Tok Guru kedua pun kemudian mati. Sebelum mati dia tanya lagi, kalau aku ni, kalau Tok Guru mati aku nak belajar dengan siapa lagi? Tok Guru ni tunjuk lagi satu Tok Guru. Pasal apa? Dia wasiat kepada anak murid dia cari ilmu yang benar. Sampailah akhirnya bila Tok Guru yang ketiga, kata silap saya tu, wallahu taala alam, lebih kurang cerita dia, Tok Guru tu kata, ada pun zaman ni, sekarang ni nak jumpa orang yang macam kami ni berada di atas Kristian ataupun agama yang benar seperti mana dia diturunkan hak asal, tak ada dah. Hak banyak ada tu diseleweng belakang, banyak tu diseleweng. Cuma kalau kamu nak juga, kamu tunggulah kedatangan Nabi terakhir. Sudah hampir masanya dia akan diutuskan. Mana tempat dia? Dekat Yathrib, dekat Madinah. Dekat Madinah. Masa tu tak nama Madinah lagi lah. Dia pun macam mana nak pergi? Tok Guru dia bila meninggal, harta-harta hak Tok Guru dia bagi kat dia, dia kumpul-kumpul, dia pergi jumpa dengan seorang kafilah rombongan peniaga, pedagang. Dia minta, tanya mu nak pergi mana? Aku nak pergi ke Yathrib. Maka Nabi dia pun dengar macam tu, aku nak ikut boleh? Boleh, tapi mu kena bayar. Boleh, aku sanggup bayar, kamu bawa aku sampai ke Yathrib. Sampai tengah jalan dia dikhianati. Salman Al-Farisi ni dikhianati. Khianat macam mana? Dia dirampas semua harta dia yang dia bawa, kena ambil, dan orang jual dia sebagai hamba. Ni Salman Al-Farisi. Akhirnya dia dibeli oleh seorang Yahudi Madinah. Tapi Salman Al-Farisi duduk di Madinah, kerja di kebun kurma Madinah. Tak apalah, semata-mata tunggu Nabi yang terakhir. Jadi hamba dia. Dah kena tipu, kena jual pula. Jadi hamba milik Yahudi Madinah. Waktu datangnya Nabi SAW, Salman Al-Farisi ada di Madinah, dia Quba. Bila dia dengar orang Yahudi duk bawah cerita, mari dah orang hok mengaku Nabi tu. Bila dia dengar tu, cepat-cepat dia turun, marah tuan dia, "Woi, apa pergi naik atas kerja balik." Lebih kurang macam tu lah. Dia pun naik, tapi dalam kepala dia, Nabi tu mari dah. Dia pun pergi, ada hari habis shift kerja dia tu, bawa kurma sikit, pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ambillah, aku bagi sedekah kepada kamu. Nabi pun terima kasih, ambillah Nabi tu kurma tu, ambil sedekah ni. Nabi pun ambil, terima. Lepas tu Nabi pun bagi, ni sahabat-sahabat makanlah kurma ni, ada orang bagi. Nabi pun bagi sahabat. Salman duk perhati je, Nabi tak makan, sebiji pun tak makan. Dia kata ni satu tanda. Kemudian beberapa hari kemudian dia balik kerja kat ladang. Beberapa hari dia bawa lagi satu bekas daripada kurma. Pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ni aku bagi, datang bawa pula ni, bawa kurma ni, ambillah. Kali ni aku bagi hadiah pula kat kamu. Lepas tu Nabi pun ambil, bagi kat sahabat, dan Nabi makan daripada kurma tu. Salman kata, ni nombor 2. Salman pun balik pula kerja kat kebun dia, sampailah waktu dia free pula, dia pergi kali ketiga. Masa tu Nabi SAW duduk di Madinah dah. Salman ni duduk di belakang Nabi, duduk ngendak.
Nabi SAW tahu apa yang dia cari. Akhirnya Nabi buka baju dia, maka nampaklah tanda kenabian yang ada di belakang Nabi terletak di antara dua bahu Nabi SAW. Salman bila tengok begitu, Nabi kata inilah ketiga. Dan tak lama akhirnya dia kata aku beriman bahawa engkau adalah Rasulullah. Lalu dia masuk Islam mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Lepas daripada tu Nabi ajar kepada dia, Nabi kata memintalah doa dengan Tuhan kamu agar dia merdekakan kamu. Lalu dia pun Salman balik ke tuan dia, kata boleh tak aku nak jadi orang merdeka? Tak apalah aku bayar sekian-sekian gini-gini. Apa dia syarat dia? Tuan dia kata boleh kamu merdeka, tapi kamu kena tahan, kamu kena tanam lebih kurang 300 kan begitulah pokok kurma ni di kebun ni. Jadi Salman balik jumpa Nabi, tuan aku setuju dah, aku akan merdeka kalau aku tanam 300 pokok kurma. Kalau tak silap saya lah. Akhir sekali Nabi pun minta bantuan para sahabat, siapa-siapa yang ada kemampuan, jom kita bantu Salman. Maka sahabat-sahabat pun pakak-pakak ada anak pokok kurma apa semua, bawa anak pokok tu kita tanam, cukup bilangan yang dijanjikan. Akhirnya Salman Al-Farisi jadi orang yang merdeka, duduk di Madinah bersama dengan Nabi SAW. Hak kita nak cerita apa? Betapa mengenalinya ahli kitab Nabi Muhammad SAW. Dia kenal sebelum Nabi diutuskan lagi. Padahal Nabi diutuskan di Mekah, tapi dia dah tahu bahawa Nabi akan hijrah ke Madinah. Pasal apa? Kitab dia dah bagi tahu macam tu. Kitab dia dah bagi tahu dah macam tu. Salman Al-Farisi ni siap tunggu Nabi di Madinah berdasarkan apa yang ada dalam kitab mereka. Suatu Allah Ta'ala kata dalam Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab mengenali Nabi seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Kenal sungguh Nabi Muhammad, bukan kenal biasa-biasa dak. Bila dia tengok Nabi Muhammad, dia kenal ni Nabi yang dijanjikan seperti mana dia kenal anak dia. Orang kenal anak ni 20 tahun tak jumpa pun kenal anak dia. Tengok kat belakang, anak aku. Padahal tak tengok rupa lagi, tengok kat belakang pun kena dah anak aku tu. Orang hak kenal ni lagu tu dah sifat dia kalau dah kenal anak ni. Sebab Nabi sifat dia jelas, tingginya lagu mana, rupanya lagu mana, rambutnya lagu mana, cara berjalannya lagu mana, ada dalam kitab tu. Tanda kenabiannya macam mana, tak makan sedekahnya macam mana, hanya makan hadiah. Salman tanya tanda 1, tanda 2, tanda 3. Sebab dalam Taurat bagi tahu Nabi ni tak makan sedekah, harta zakat dia tak makan. Nabi ni dia makan hadiah. Dan Nabi ni ada tanda kenabian tu. Salman pergi mula-mula bawa kurma tu, ambillah Nabi ni sedekah. Dia pun tengok, Nabi tak makan, ni tanda ni. Bawa kali kedua, ni hadiah. Nabi tengok, Nabi makan, ni tanda. Duk itai, tampak tanda ketiga tu, beriman teguh. Salman Al-Farisi beriman teguh. Maknanya mereka ni tahu sifat Nabi ni. Tapi masalah dia, Allah Ta'ala sebut sambungan ayat kita baca ni. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Dan apabila datang kepada mereka apa yang mereka tahu dan kenal, mereka mengingkarinya. Siapa-siapa Muhammad mari, Quran datang, tolak Quran. Ni perangai Yahudi. Lalu tanya kenapa? Jawapan dia kenapa? Kenapa tu balik ayat yang kita baca semalam. Sebab dia tak berkenan. Apa yang menyebab dia tak berkenan dengan Nabi Muhammad? Dia tak berkenan sebab Nabi Muhammad ni orang Arab. Selama ni Nabi-Nabi tu mari daripada Bani Israel.
Jadi dia tak kenal. Dia nak Nabi ni dari keturunan Bani Israel sahaja untuk Bani Israel. Dia lupa bahawa Nabi yang terakhir ni bukan lagi diutuskan untuk kaum, tapi dia diutuskan untuk umat seluruhnya. Dia lupa yang tu. Bukan dia lupa, dia buat-buat lupa. Sebab dia nak Nabi terakhir tu datang daripada Yahudi, atau bahasa mudah datang daripada Bani Israel. Jahatnya Yahudi ni. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah lah menimpa ke atas orang-orang yang kafir itu. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum, sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya dengan mengingkari Al-Quran. Sangat buruklah, jahatlah perbuatan mereka. Pasal apa? Dia beli kesenangan di dunia dia dengan mengingkari Al-Quran. Yaqulu ba'u bihi anfusahum. Mereka tukar dari keimanan dan tahunya mereka tentang Nabi, mereka tukar kepada kekufuran. Pasal apa? Dalam Quran sebut ay yakfuru bima anzalallahu baghyan. Mereka kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka sebab dengki. Jelas Tuhan kata tak ada sebab lain. Yahudi ni dengki dengan orang Arab. Kalau selama ni dia dianggap orang yang hebat, keturunan, dia menguasai Madinah, tuan-tuan. Yahudi ni bangsa pilihan. Bangsa pilihan. Memang betul. Nabi-nabi dulu diutuskan, berapa ramai yang diutuskan dari Bani Israel. Sehingga akhirnya mereka kata kita ni anak emasnya Tuhan. Tiba-tiba diutus daripada orang Arab. Dia lupa lagi lah. Orang Arab pun keturunan Nabi juga. Bukan mu saja Bani Israel keturunan Nabi. Bani Israel keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni asal daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq datang daripada Nabi Ibrahim. Dia lupa Nabi Ibrahim tu ada satu lagi anak nama dia Ismail. Dia sangka keturunan Nabi dia yang mulia. Dia lupa ada satu lagi keturunan yang mulia, itulah daripada Nabi Ibrahim juga, anak dia Ismail. Ismail ni waktu dulu Nabi Ibrahim mari letak Mekah. Hak lain kekal di Palestin. Nabi Ibrahim duduk di Palestin dengan Siti Sarah. Dapat Yaqub, dapat Ishaq. Bila dapat Hajar, dapat Nabi Ismail dengan Hajar, dia mari letak Nabi Ismail di Mekah. Jadi ni pun keturunan Nabi juga. Bukan Yahudi je, tapi Yahudi dia tak boleh terima. Baghyan, Tuhan kata dengki. Baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Dia tak setuju, dia tak puas hati kerana bahawa Allah melimpahkan limpah kurnianya, yakni wahyu, kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tak puas hati Yahudi. Macam dia pula lebih pada Tuhan. Ikut Tuhan lah nak wahyu kat siapa. Dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Faba'u bighadabin ala ghadab. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu. Murka di atas murka. Faba'u bighadabin ala ghadab,
murka di atas murka. Apa maksud dia murka di atas murka ni? Yahudi bila mari Nabi Isa, dia dah tolak dah Nabi Isa, murka Allah ke atas mereka. Bila datang Nabi Muhammad, dia tolak pula Nabi Muhammad. Jadi dua kali Rasul. Hak lain pun lagi banyak lagi lah, hak dia dusta, hak dia bunuh pun ada. Jadi faba'u bi ghadabin ala ghadab, kerana sifat mereka menolak Nabi yang datang, maka Allah murka. Kemudian bila diutuskan Allah murka di atas kemurkaan. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. Ayat terakhir ini kita baca, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, bila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Quran kan dari Allah, berimanlah apa yang Allah Ta'ala kata. Dia kata apa? Qalu nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Kami hanya beriman kalau Allah Ta'ala turunkan kitab tu ke atas kami. Ini maksud dia. Dia tak nak beriman kalau turun kat orang lain, tak nak beriman. Ni kita kena ingat muslimin. Ambil ayat ni. Ni dia panggil ta'assub. Ta'assub ke apa? Ta'assub qabilah, ta'assub keturunan. Kalau benda ni datang daripada keturunan kami, kami terima. Kalau benda ni datang daripada keturunan orang lain, kami tak terima. Padahal datang dari Allah. Bahasa zaman sekarang ni, kalau datang daripada geng kami, kami pakai. Kalau datang daripada geng lain daripada kami, kami tolak. Padahal yang kita kena fikir, benda ni datang daripada siapa? Datang dari Allah. Kalau hari ni seorang ustaz mari baca Al-Quran, baca Al-Hadis, oh betul lah Allah Ta'ala kata, saya beriman dengan apa yang Allah Ta'ala kata. Biarlah ustaz tu orang mana pun. Ni saya tak nak lah ustaz tu, dia orang Kelantan, saya tak suka Kelantan. dia main negeri pula lagu tu, saya tak suka Kelantan. Contoh je tu, contoh. Ataupun dia ni ustaz ni, dia apa dia panggil lah macam-macam gelaran, dia kata tak betul ni, tak betul. Padahal yang kawan ni bawa Al-Quran yang datang dari Allah. Sifat Yahudi ni, dia tolak benda yang datang dari Allah. Kenapa? Kerana benda ni tak datang daripada geng dia. Ni ayat ni baca. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Qalu nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kalau benda tu turun kat kami. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kufur dengan apa yang diturunkan lepas daripada itu. Diturunkan kemudian daripadanya, lepas daripada Taurat kami tak nak, tangan tak pakai, kami hanya pakai Taurat hak turun ke atas kami, lain daripada kami tak pakai. Allah Ta'ala kata, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal hak turun ni mengesahkan apa yang ada dengan mereka. Sama ya, boleh cek pun sama. Quran, apa yang ada dalam Quran ada dalam Taurat, apa dalam Taurat ada dalam Quran, cuma versi Quran ni lagi sempurna. Tapi itulah, lalu Allah Ta'ala jawab, kalau betul kamu beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu, kalau betul, qul falima taqtuluna anbiya Allah, habis tu kenapa selama ni kamu duk bunuh nabi-nabi Tuhan? Maknanya kamu ni memang tak nak beriman lah. Bukan setakat ta'assub qabilah saja, berat lagi pada tu. Mulut dia kata kami hanya terima turun daripada kami. Jawapan dia, kalau turun pada kamu pun kamu tak beriman juga. Pasal apa? Tu membunuh nabi tu apa cerita?
Semua nabi-nabi yang kamu bunuh tu, sebahagiannya fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Nabi tu turun pada Bani Israel, apa jadi? Sebahagiannya kamu dustakan, sebahagian lagi kamu bunuh. Jadi maknanya kamu ni bukan masalah turun kat siapa lagi dah. Masalah dia kamu mengikut hawa nafsu dan menolak wahyu dari Allah. Ini kita kena beringat muslimin dan muslimat. Sifat Yahudi ni jangan ada pada kita. Jangan kita terima wahyu kerana geng kita. Jangan kita terima wahyu apabila kita suka dan mengikut hawa nafsu kita. Tak. Sebaliknya kita jadilah orang yang tunduk kepada wahyu. Tunduk. Bila datang wahyu, tunduk. Tak boleh kata apa. Alal aini wa ar-ra's. Orang Arab kata, kami junjung atas kepala. Kami akan tunduk ke atas daripada pada wahyu. Apa yang Allah Taala kata, kami tidak akan menolaknya dan kami akan menerima je yang akan kata sami'na wa ata'na. Ini keadaan yang patut ada kita bila kita baca sesuatu dari Quran atau sesuatu daripada hadis atau didatangkan kepada kita wahyu. Jadi mudah-mudahan itulah sifat kita selama kita hidup dan selama kita baca Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan melindungi kita daripada sifat-sifat buruk seperti mana yang ada pada Yahudi dan seumpama dengannya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan pada hari Isnin. Jumpa lagi sambungan dia ayat pada 92. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.